lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada malam yang mulia ini kita dapat bersama semula bertemu kembali dalam ruang yang aman untuk kita sambung semula kuliah maghrib setelah lama kita berhenti berkaitan dengan kitab Qatrul Waisiyah. Lain itu memang ada kuliah dah, cuma ni kitab itu ganti lama. InsyaAllah kita sambung semula dan kita dah masuk ke surat 2, Amma Ba'du. Amma Ba'du. Ini tuan-tuan sihat dah. Tak tanya sihat tak sihat dah. Baik. Adapun kemudian daripada itu, ini biasa sebagai tertib. Kemudian dari itu merujuk pada ba'da basmalah, alhamdulillah, kemudian salatu ala nabi. Maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Sebuah bingkisan kecil yang ditulis oleh Tuan Husin Al-Mas'ud Al-Bayan. Kita faham kitab ni kitab tasawuf untuk menyampaikan ilmu tasawuf. Pasal kitab pun nama Qatrul Waisiyah fi al-Musufi. Jadi Ibn Athaillah Al-Iskandari ini pernah menyentuh makna tasawuf istirsal ma'al haq, iaitu lepaskan dirimu daripada sebarang kaitan bersama dengan Tuhan. Itu tasawuf, istirsal ma'al haq. Kita cuba hidupkan hati dengan Allah. Maka dalam bingkisan ini menyentuh ilmu tasawuf. Pengarang menyebut perkara barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia dari ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, iaitu qadar yang sangat sedikit yang hamba pungut akan dia daripada yang hamba pungut tu khitab wujud cakap kepada Tuan Husin Al-Mas'ud Al-Bayan. Akan dia akan bicara ilmu hakikat dan ilmu tasawuf ini daripada beberapa kalam ulama yang muhakiki dengan ilmu ini. Kalam ulama yang terbukti kealiman, kesalehan dia, kebenaran dia, bukan sebarang kutipan lah. Dan kebanyakannya itu daripada kitab Tuhfatul Mursalah bagi Syekh Muhammad bin Syekh Abdullah Al-Hindi. Dan syarah atasnya, syarah kalau kata Syekh Muhammad bin Syekh Abdullah Al-Hindi ini mengarang kitab sebagai matan, maka ada syarah dia, iaitu Syekh Abdul Ghani Ibn Nablusi. Dan kitab Minhajul Abidin, kitab yang ketiga. Bingkisan ataupun risalah ini kutip daripada Tuhfatul Mursalah dan syarah kepada Tuhfatul Mursalah, dan juga daripada kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali. Dan kitab Hikam, di sini kitab Hikam bagi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Athaillah Al-Iskandari. Sebab Hikam ni yang top ada 3. Hikam Abi Madian, Hikam Ibn Ruslan, Hikam Ibn Athaillah. Yang keempat Fususul Hikam bagi Ibn Arabi. Maka dia khitabkan Hikam ni merujuk kepada musannifnya adalah Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, bukan Hikamnya. Dan kitab Kibritul Ahmar bagi Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrusi. Dan kitab Muniyatul Faqir Al-Muntajir di atas matan Jurumiyah Nahu bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani rahimahumullahu jami'an wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in, amin. Disebut tempat ambilan kitab Qatrul Waisiyah fi al-Musufi. Maknanya Qatrul Waisiyah fi al-Musufi ni anak daripada 5 ke 6 buah kitab. Maka jadilah Qatrul Waisiyah fi al-Musufi.
Dan hamba atur akan dia, akan kontrol rahsia ini atas satu mukadimah, satu pembuka bicara, dan 4 fasal, 4 perceraian, 4 perengan, dan satu khatimah, satu penutup. Satu mukadimah, 4 fasal, satu penutup. 6 lah kita tengok di sini. Baik. Allahumma wafiqni bima ta'arradahu min aqwali bima ta'arradahu min aqwal ulama'il kiram wa janibni min hafawatihim li sya'bi'a wa amitni ala dinil Islam wa adkhilni jannataka darussalam amin ya rabbal alamin. Itu tak payah lagi kita terjemah panjang lah. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, tasawuf ni nak menghidupkan hati kita dengan Allah. Tasawuf ni ihsan lah kita sebut. Ihsan di dalam ketaatan, meninggalkan yang membuat yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Hidup atau tidak hati kita dengan Allah. Dan antara perkara yang sangat besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu minhu ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla. Sebahagian daripada yang dibawa oleh Nabi kepada umat ni, dan antara perkara yang diyakini oleh seluruh orang muslimin, yaitu melihat Allah. Kita kata Allah wujud kan? Sebenarnya antara perkara yang akan kita tengok nanti adalah Allah. Ru'yatul mu'minina Allah azza wa jalla. Tetapi fil akhirah bila kaifin wala inhisari, tanpa ada kaif, tanpa ada kaif. Maksud tanpa ada kaif ni tadi, tanpa ada pihak, tidak ada muqabalah, laisa fil jihah wala fil muqabalah wala fil makan. Tidak kita lihat Allah tetapi kelakuannya dalam pihak, dan tidak pula berdepan kita ke Allah, Allah depan kita. Tidak pula muqabalah berdepan dengan Allah, dan tidak pula fil makan. Sebab tu nanti bila Allah takdirkan kita melihat Allah di suatu masa nanti, iaitu yaumul akhirah, semua orang akan lihat. Walaupun pada masa itu seluruh penduduk bumi ini, daripada zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat, tak tahulah berapa banyak, pakat boleh tengok Allah. Syaratnya beriman kepada Allah. Baik. Kemudian syaratnya lagi, faman kana fi hazil a'ma wa fil akhiratil a'ma wa hum adallu sabila. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, yang dikatakan faman kana fi hazil a'ma ay yaumid dunya. Siapa yang buta di hari ini? Buta di hari ini buta qalbi, bukan buta mata. Maka di akhirat kelak dia tak akan jelek mata dia. Makanya apa dia? Siapa-siapa yang tak dapat melihat ayatullah wa hujjati, segala hujjah, bukti dan tanda Allah di sini, di sana nanti dia tak akan nampak Allah. Jadi jangan kita tergulung orang yang fi akhiratil a'ma, dan jangan pula kita biarkan hati kita fi hadzal a'ma, di sini kita buta dengan dalil bukti Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaum qadirah, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, sehinggalah terkumpul makna al-istighna'u an kulli ma siwa wa muftakir kullu ma adahu ilaih. Yang kita sorokkan makna-makna tu dengan sebut la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Bukan sebut la ilaha illallah tu hening bening jauh daripada makna tadi. Kalau kita sebut jauh daripada makna-makna tadi, tak ada jazam fil qalbi tu, tak ada, tiada tasdik di dalam hati tu, iman kita tak melekat. Yang kata tasdik dalam hati itu, iman ada di hati, melekat di hati. Maka
untuk kita merealisasikan iman itu sememangnya melekat di kalbu, kita melihat sekalian alam ini dalilun wa hujjajun, hujah-hujah dan dalil burhan kepada Allah itu wahdaniyah, pada kudrat, pada wujudnya, pada kudratnya, pada iradatnya, pada ilmunya, pada hayatnya, pada samaknya, pada basarnya, pada kalamnya. Dan sememangnya Allah la syarikalah, maka kaum qadiran, adanya makhluk ini kaum qadiran, adanya makhluk ini kaum muridan, adanya makhluk ini kaum aliman, adanya makhluk ini kaum hayyan, adanya makhluk ini kesempurnaan Allah, sami'an basiran mutakalliman. Kalau tak, dia tak melekat di hati tu. Hujajun wa ayatih, tak ada ke hati tu, maka tasdik bi qalbi itu tadi ringan-ringan. Jadi maknanya dia tak melekat sungguh. Maka disebut sebuah firman, zalika bi annahum amanu summa kafaru, zalika bi annahum amanu summa kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kedudukan hati yang tak sungguh-sungguh ni, dia suka terlekang iman kepada tidak beriman. Semayang sebab hal ini khitab pada ahli semayang ni. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Barulah ayat berikutnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, sampai akhir ayat. Jadi rujuk di sini bukan rujuk kepada zahir, tapi rujuk kepada hati. Orang-orang yang tak beriman, sungguh beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh iman. Jadi kita tak kena ambil pandu. Maka ulama berdasarkan hadis talabul ilmi fariidah ala kulli muslim, maka dirangkaiankanlah ilmu yang difardukan itu ala salah satu khisalin. Al-khislun awal, perkara pertama ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Senang je kita fikir macam itu, senang nak cari penyelesaian. Bila kita nampak macam itu, oh itu peta dia nak selamat, kena cari ilmu dulu. Dah cari ilmu, jangan kita tak faham. Al-ilmu imamun wal amal ma'mumun. Dah nak kena beramal pula. Jangan mengeluh sebab tak lama pun lepas tu kita mati ya. Tak lama semuanya. Maknanya jangan mengeluh, beratlah sangat. Tak. Dunia ni bukan tempat yang Allah keji mutlaqan. Sebab mati yang lil mukminin, tunggangan bagi orang mukmin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau kita duduk kat dunia ni bersama dengan Allah, buat yang suruh, tinggal dilarang, hati kita bergantung, bertakluk dengan Allah, dia akan mudahkan hidup ni. Tapi kalau kata hati tak berpegang dengan Allah, hidup pula ikut nafsu dan syahwat, bunuh diri orang tu nanti. Jadi kerusingan tak selesai. Jadi suatu hari nanti antara perkara yang Nabi bawa tuan-tuan adalah melihat Allah. Mana ajaran yang Rasulullah SAW bawa adalah melihat Allah. Kerana berdasarkan nas Quran ini, jumui yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di sana nanti wajah-wajah ahli syurga nadhirah. Nadhirah tu maknanya apa? Maknanya gembira, puas, berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Baik. Jadi kita kena bayangkan macam ni. Biasakan kita kita sebut tentang melihat Allah biasa. Tapi sebenarnya ulama menjelaskan dalam ruang yang luar biasa. Maka kalau diambil sebagai pentafsiran hadis, la uzunun sami'at wala sami'un wala khatara ala qalbi bashar, tu hadis tu tiada terlintas tidak pernah mata melihat, tidak pernah tinggal mendengar bunyi-bunyian seperti itu, dan tak terlintas pula nikmat, kesenangan, kebahagiaan syurga sekarang ni yang Allah sediakan kepada kita yang beriman dan taat ni.
Sungguh pun macam tu dibayangi dengan diri syurga sangat hebat dan sangat disebut sebagai sangat nyaman, lagi sangat aman, sangat bahagia, tempat yang tak ada hudud, sakit, lemak, busuk, pakai, semua tak ada syurga tu. Maka tentang melihat Allah ni tadi, li'annahu law ijtama'a na'imu ahli jannati la yusawi aqalla lahzatin min ra'yatihi ta'ala. Kalau dikumpullah seluruh rasa dalam perasaan ahli syurga tu dengan kenyamanan, kebahagiaan, kegembiraan dengan syurga tu, seluruh nikmat syurga tu dan rasa yang dalam ahli syurga tu dikumpul dengan nikmat-nikmat yang membahagiakan, la yusawi, tak sama, aqalla lahzatin min ra'yatihi ta'ala, sedikit kesempatan dapat melihat Allah. Nikmat dia nak dikumpul dengan seluruh rasa bahagia di syurga tu, selahzah dapat melihat Allah, seketika dapat melihat Allah. Nikmat dia tak sama dengan bahagia dengan segala nikmat yang syurgawi. Wih, hebatlah kan? Memang hebat. Maka orang yang akalnya waras akan memilih nikmat yang paling tinggi dari segala nikmat Allah, iaitu melihat Allah sendiri di dalam syurga nanti. Bahkan syurga ni pula ada ajilah, ada ajilah, ada yang diberikan segera, ada yang dilewatkan macam tunggu mati tu. Maka demi kerana syurga itu ajilah dan ajilah, ada segera dan ada yang lewat, maka melihat Allah bagi ahlinya berlaku di dunia. Tetapi tidak bil basar yang zahir, tapi bil qalbi, dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dengan ilmu hakikat. Jadi kita sekarang ni mengajak masuk syurga ni. Tengok Allah dengan hati. Jadi kesimpulannya, fahiya akbarun ni'amil akhirah kama anil iman akbar ni'amid dunia. Itulah yang dikatakan sebesar-besar nikmat di akhirat, iaitu melihat Allah. Jadi kita nak nikmat tu, nak kan? Maka fi hadzal ama wa fil akhiratil ama. Di sini kita buta dengan dalil, dengan bukti, dengan nyatanya Allah asalnya berwujud sampai kau memutakan iman, tak berhubungan hati pula kita dengan Allah. Maka di sana kita tak dapat kesempatan yang disebut muqaddimatun fil mabadil asyarati li hadzal almi wa ba'du ma yata'allaqu biha. Dia masuk dah muqaddimahnya, dia masuk dah perenggan muqaddimah. Sebelum nak masuk perenggan, dia susun yang pertama muqaddimah, maka dia masuk sari pembukaan. Ini satu muqaddimah pada menyatakan, menjelaskan, membicarakan permulaan yang 10 bagi tasawuf, dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan dia. Baik. Maka tasawuf ni tadi, kalau kita mencari asal punca tasawuf ni, dia terbit sebahagian ulama mengambil dari sebuah hadis. Rasulullah satu hari keluar daripada rumah, tagayyar, dalam keadaan berubah wajah dia. Maka Rasulullah pun bersangka, sesungguhnya yang yazhabu saqud dunya, telah hilang kemurnian dan kejernihan dunia. Jadi ulama mengambil asal kalimat tasawuf tu, yang pertama daripada sad waw fa, daripada kalimah sad waw fa, dia tidak lain daripada itu. Pandangan yang pertama daripada hadis Nabi. Maka tasawuf pada makna yang pertama, saf, makna kata bersih, murni, begitu. Lalu yang pendapat yang kedua merujuk kepada sad fa alif hamzah safaun, iaitu ahli safa, orang yang muntasibuna fil masjid Nabi,
orang yang dinasabkan kepada Masjid Nabawi. Nak kena ada sofa tu orang duduk Masjid Nabi. Ahli Masjid Nabi itu sofa lah. Maksudnya orang yang tiada kemampuan untuk berperang, tak ada modal untuk berniaga, untuk berusaha, tak ada harta. Kalangan muhajirin, orang yang datang daripada Mekah turun ke Madinah bukan tempat asal dah. Maka ramailah yang duduk di Masjid Nabawi, kasibuna bil Masjid Nabawi. Maka ketika itu dia pergi siapa? Dia pergi gelar sebagai sofa, ahli yang dinasabkan kepada Masjid Nabawi. Maka dia mereka melazimi Rasulullah. Antaranya yang terkenal Abu Hurairah itulah, yang mengaji dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi. Maka antara perawi hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Baik. Jadi itu kalimah asal tasawuf. Maka sofa yang kedua ni makna apa? Mujahadah. Orang yang mujahadah, banyak berpuasa, banyak beribadah. Ialah dia pun tak ada apa nak tanam, tanah pun tak ada, model pun tak ada nak mereka, duduk kat masjid etikaf lah kan. Etikaf, berzikir, semayang sunat tak henti-henti. Itu makna yang kedua, sofa alif hamzah. Kemudian tasawuf tu makna apa? Tasawuf tu daripada dua makna inilah maka dirangkum oleh Syekh Muhammad At-Tabari, oleh Junaid Al-Baghdadi, oleh Mansur Hussein Al-Halash tentang tasawuf, memberi makna tentang tasawuf. Maka kita simpulkan tasawuf itu adalah dengan akhlak yang mahmudah serta hati yang istirsal sama Allah, hati yang bergantung kuat dengan Allah, dengan segala perintah dengan segala ketaatan, melaksanakan perintah yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang, dengan akhlak yang murni, yang mahmudah. Tasawuf itu merangkumi semua. Baik. Belum kita tengok, nanti dia akan cerita dalam ni komentar tasawuf daripada Ibn Khaldun. Syekh Tarbusi ini tak jarang-jarang Ibn Khaldun pun diambil sebagai menerangkan pengertian tasawuf ini. Kata Sahal bin Abdullah, tasawuf itu apa? Qiyamu ma'allah bihaitsu la ya'lamu ghairullah. Bersama dengan Allah, sentiasa dengan Allah sehingga tidak mengetahui selainnya Allah. Dia tak tahu selainnya Allah, dia tak kenal. Kalau buat macam tu Ustaz, anak bini macam mana? Tak macam tu kan. Anak bini macam mana? Rumah kereta macam mana? Maknanya dia tasawuf ni tadi, dia tidak bergantung sir dia dengan yang lain. Tak ada dalam hati dia sesuatu yang lain. Digampangkan hati ni. Dia bukan gampangkan duduk kat dunia jadi batu tu. Allah Ta'ala jadikan insan ni kan khalifah fil ardi, ni nak mengatur, menyusun. Kalau tak, jadi batu lah kita. Tak ada peradaban manusia sebab pakai di batu begitu. Hiduplah macam biasa, ikut peraturan. Hati jangan bergantung dengan makhluk. Susah mengadu dekat makhluk, dekat Allah. Senang menghadap Allah, bukan dari dia. Buat baik bukan dari dia. Dapat tinggal yang jahat bukan kerana dia. Nak faham aja tu. Kita makan ubat sihat bukan dari ubat. Hat yang kita faham tentang tauhid tu, bawa masuk ke dalam hati. Yang dia disuruh hidupkan hati macam tu. Bila tanya nak syurga tak nak. Tapi ingat, syurga itu masih belum segala-galanya. Allah lah yang akbar ni'am, paling besar kenikmatan dibandingkan segala kenikmatan yang kita bayangkan. Itu yang Nabi bawa. Sebab tu diibaratkan wa iza ra'al mu'minuna, apabila melihatlah oleh orang-orang beriman Allah Azza wa Jalla, akan Allah Azza wa Jalla taraku na'imal jannah,
lalu rasa tidak ada apa-apa pun dalam hati mereka akan segala nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat syurgawi. Jannatul Firdaus ke Adnan ke Salam Khuldi ke, semua tak ada berkah di hati dah. Kerana terlalu besar nikmat memandang Allah. Dalam surah Yusuf tak ada cerita tentang Nabi Yusuf, tentang cerita Nabi Yusuf dan beberapa isteri-isteri pembesar yang sahabat dia berkawan dengan Zulaikha. Kisah lebih kurang bila dengar bila dapat maklumat yang seorang yang berwibawa, ada harga diri, berkedudukan tinggi seperti Zulaikha telah jatuh cinta dengan seorang hamba, jadi satu penghinaan, jadi timbul penghinaan kepada dia. Siti Zulaikha ni pinjak sana untuk menjawab tomahan yang keluar daripada isteri-isteri pembesar lain tu, maka dia rancang satu pertunjukan. Itu yang timbulnya catwalk tu. Tak nak catwalk. Ingat timbul catwalk tu, sejarah catwalk tu kata Nabi Yusuf kata. Sebab yang kita boleh bayangkan cerita tu, didudukkan isteri-isteri pembesar ni di tepi meja. Yang atas meja tu ada piring dan pisau dan buah, tidak? Kemudian ditiraikan jalan nak keluar tu, nak macam catwalk tu lah. Kan kita tengok orang jalan kepit kaki tu ni, catwalk ni kepit kaki ya. Kalau terjemah bahasa Melayu tu jalan kucing. Kucing tak ni. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu dalam keadaan asyik mengupas buah tu, maka diperintahkan Yusuf keluar. Mahaza illa malakun karim. Kisah duk jalan dah. Mahaza illa malakun karim. Masalah sekarang bukan tentang Nabi Yusuf tu, semua orang dah tahu dah dia sangat indah wajah dia. Tapi dia berhirih, digambarkan bukan hirih sekali, hirih banyak kali tu. Bukan darah sikit, darah banyak. Tak rasa. Mana perasaan ada? Perasaan ada melayang terkaram dalam nikmat yang tengok muka Nabi Yusuf. Itu baru terjadi keindahan Allah. Cantiknya sesuatu kan dari Allah. Maka berlakunya sesuatu kan dari Allah. Maka tak akan berlaku keindahan di Yusuf itu kecuali Allah jelas, Allah terjadikan keindahannya. Maka hilang perasaan diri di dunia lagi. Itu bukan berzikir tu. Ada subhanallah Allah panah. Allah zahirkan macam itu ya. Tidak luka. Yang dikhabarkan mahaza illa malakun karim. Ini bukan siapa-siapa ni. Apa ni malaikat apa ni? Tak ada duduk iri tu. Itu kat dunia. Maka berlakulah perkara-perkara yang pelik-pelik ni suatu contoh. Sekiranya lah kecantikan syurga yang Nabi Yusuf bukan syurga lagi masa tu. Lagu mana masih rasa jemu dan terbuang daripada hati, tak terasa nikmat sedikit pun syurgawi itu, aku dah dapat memandang Allah. Dan kemungkinan dapat memandang Allah di dunia ni bin ain basirah, dengan penglihatan mata hati. Maka jalan-jalan dan usaha ke situ tu ada dalam perbahasan ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu dimaknakan istisal ma'allah, merdekakan jiwa kita dengan Allah. Jangan kita terhamba dengan makhluk, bersama Allah tu. Kita baca sampai Isya dah tuan-tuan. Saya kena sama saya. Isya dah kah? Belum. Ya. Saya bahasa lama. Bermula permulaan yang 10, yaitu hadas. Dia pakai hadas. Apa hadas? Yakni makna dalam kitab lain muhadasun.
Artinya maknanya, bicaranya. Artinya maknanya. Pertama dalam membahas, pertama di dalam mengenal dalam mengenal sesuatu, kita kena tahu makna, maksud apa dia benda tu. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Apa dia? Isteri saya. Contoh lagu tu. Makna apa nak bahas tu? Pada makna apa? Ada. Dan tempat hantarnya, ini mabadi. Dan tempat hantarnya, dan faedahnya, dan kelebihannya, dan nisbahnya, dan awal-awal orang yang menghantar akannya, dan namanya, ilmu tasawuf itulah, dan tempat yang dikeluar akan dia, ilmu tasawuf daripadanya tempat keluar, dan hukum syarak suruh menuntut akan dia, dan segala masalahnya, ilmu tasawuf. Baik. Dipanggil apa ini? Dipanggil rukun negara ni, rukun negara, rukun negara, rukun ni. Bahasa Arab panggil apa rukun negara? Rukun itu memang bahasa Arab lah. Orang panggil apa sebelum tu Ustaz? Dia ada. Tak payah sebut. Dia prinsip sesuatu. Prinsip sesuatu. Nak kata sinopsis bukannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manjaza jami'ah, siapa rafa'ah, siapa yang menguasai 10 mabadi ni, dia akan mendapat kemuliaan. Sebab sesuatu yang dia bercakap ada sumber dia, ada bukti siapa dia, untuk apa, ke mana bahasan dia, maka dia bercakap tu dengan fakta yang meyakinkan. Sebab tu sesuatu perkara, kalau kita nak kata baik dan buruk, tak ada faedahnya, dapat ukur ataupun perlu tak perlu, kita nak ambil, tengok pada 10 sudut ni. Dia panggil penentu kepada kita, tengok dia bernilai atau tidak, dia baik atau tidak. Tiba-tiba dengan 10 perkara yang macam ni yang akan dibahaskan kemudian, orang kata tasawuf ayat acak sungguh. Ada dia kata ilmu tak ada nilai, kotor, najis, perlu dipandang keji, kena kata sesat. Dapat pahala pula tu kalau cuci orang tasawuf, dia tak tasawuf. Bila dia kiaskan dengan ayat cang tu, macam itulah bila kita tengok najis kat baju kita basuh, kan dapat pahala untuk kita beribadat. Maka dia bila sebut ayat cang tu, seluruh kejahatan, kebencian dilahirkan dengan bahasa tasawuf ayat cang. Memang ayat cang sungguh betul. Kalau kita tengok di sini lah. Jadi orang yang macam ni macam mana? Itu ya tugas para alim ulama. Kita ni tak ada ulama kan. Tugas para alim ulama mencerahkan dalil. Tugas pada penguasa tangkap dia, letak ayat cang, bila nampak ayat cang ni, kurung ayat cang tu macam ribu. Ribu. Letak situ 4 bulan, hang kata acak, hang tengok sampai hang rasa acak. Kalau kita nak kata kan, kita nak kata boleh kata. Isyarat kan? Kau dengar azan ni? Tempat lain tak? Tempat lain. Dia punya loceng tak? Ya kan? Kita boleh loceng. Baik. Temu-temu. Nampak ayat sahaja ni. Ada pun maknanya, dia ulang balik baru dia jelas. Ada pun maknanya tasawuf pada bahasa, maka itu as-safa, artinya bersih dan jernih dan hening. Sama juga safun, begitu juga suatu itu dia bertajih. Hening, jernih dan hening suatu itu daripada najis dan kotor yang hissi dan maknawi. Bila gunakan as-safa alif hamzah tu merujuk pada suatu pembersihan yang total, yang menyeluruh, bukan sahaja pada yang zahir, malah pada yang batin. Bukan sahaja membicarakan tentang tentang sembahyang, dan membicarakan segala zikir-zikir, amal. Kalau kita rujuk dalam Ihya Ulumuddin, ada zikir tu, ada doa ni ditambah, dia diceritakan supaya sentiasa hidup kita tu terikat dengan zikir, terikat dengan amalan.
malah sampai juga ke dalam kalbu, dalam hati ini tadi. Jangan ada satu pun yang kita yang selain Allah kecuali sentiasa hati mengadap dan membesar memandang, bermusyahadah, bermuraqabah dengan Allah. Bermula maknanya pada istilah mahwul basyariyati wa tajridul ilahiyati. Ini diambil Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita terujuk dalam kitab Arba'in Usul. Kan ulama tasawuf yang menjadi tokoh ikutan di Nusantara ni Imam Al-Ghazali. Maka maka Syekh Tuan Hussein Al-Mas'ud Al-Bajali mengambil sentuhan memahami tasawuf pada istilah ini mengikut tarik jalan pemahaman Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in Usul mengistilahkan ilmu tasawuf itu mahwul basyariyyati wa tajridul ilahiyyati. Habis yang kita kata yang as-safa itu, tasawuf itu asal daripada dua tu, daripada sa'fa waw dengan sa'fa alif hamzah tu, kita merujuk kepada Rawa'iul Ahkam Imam Al-Qushairi. Di sana disebut. Baik. Apa makna istilah, apa makna tasawuf pada istilah? Artinya menghilang daripada dirinya mutasawwifin. Orang yang ada tasawuf itu akan perangainya dipaksa akan dia kepada manusia dan dipakai dengan segala perangai dimasakkan dia kepada segala malaikat. Manusia ni apa manusia ni? Manusia ni ada tokoh haiwan subai, ada tokoh haiwan al-an'am. Al-an'am ni tadi dia kehidupannya 3 ke 4 perkara aja. Makan, tidur, lagi makan, tidur, seks dan beranak. Ini tu makan, tidur, seks, beranak. Makan, tidur, seks, beranak. Masa sampai dia tidur, masa cari makan. Itu hal baik, dia tak kering. Yang subai tu dia pantang tengok orang. Dia kira nak cakap, nak makan, nak terkam, nak marah. Nak marah tak boleh tahan. Nak benci tak boleh tahan, bergaduh dia. Itu yang haiwannya yang buah. Kemudian ada syaitan ni. Masa syaitan ni dia luar, dia bukan prinsip dalaman, dia luar dah. Datanglah mengadu domba, datanglah mempertikaikan benda yang hak, itu syaitan ni. Maka yang dikatakan tasawuf tu mengeluarkan diri daripada penjara yang hina-hina ni, daripada kelakuan dan keji-keji ni. Sebab tu kita boleh makan tapi jangan hidup makan kerana hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup yang makan kita bukan makan kerana hidup. Bukan macam tu. Ubah sikit, maka timbullah amal syariat puasa. Menghalang sesuatu yang tak pernah haram dan tak ada pula mudarat tubuh kepada tubuh kita ni. Bukan macam arak menghilangkan akal, bukan racun boleh merosakkan tubuh. Tapi puasa kemudian diatur pula kita dengan waktu 5 waktu 10 tak apa. Kalau kita umur kita 70 tahun 50 tahun, hari-hari tak ada satu pun rehat, tak ada holiday. Tak ada holiday, hari-hari. Mai pula hari Jumaat tambah pula lagi kena fardu berjemaah. Selain daripada itu sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Bertambah hari-hari. Maknanya jangan leka sehingga kan kita lupa ke Allah. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Betul? Wabtahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya keluar, ya bertebaranlah keluar cari kurniaan Allah. Pada masa yang sama wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebab yang kamu dapat di tadi belum tentu lagi kamu muflihun. Dengan ingat Allah yang muflih. Tapi resam sunnatullah dunia ni kena hidup jaga dunia kan. Maka buanglah basyariah tu. Isyarat tu nak cari full stop sangat.
menghilangkan jenis perangai manusia yang macam tu. Tidak makan beranak, tidak makan beranak, kepada hiduplah dengan cara malaikat, penuh dengan berdampingan dia dengan Allah, dengan perintahan Allah. Berikutnya, dan sunyi, dan kata Imam Ghazali dia kan, ini kalam Imam Ghazali, dan disunyi artinya disuci akan zat Tuhan daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanan. Tajridul ilahiyyati, dan mensunyikan ketuhanan dan sebarang kekurangan. Maka kita pun belajar wujud itu ada, tak tergambar akan Allah kecuali dengan ada. Tak boleh tergambar terupa akan zat Allah kecuali dengan kata ada. Nak gambar boleh, dia jadi Wahabi. Duduk atas lah. Lah jauh lah kan dengan Tuhan kita ni jauh. Bila nak dekat 2/3 malam kita turun lagi dunia tu jauh lagi. Kita nak kena Allah tu tak ada jalan lain kecuali bil wujud dengan sifat ada. Tak boleh bil kaifiyah, tak boleh bil jihah. Dia bukan zat seperti sesuatu. Maka datanglah sifat yang mensucikan zat Allah tadi daripada sebarang kekurangan. Kita baqa mukhalafah bil hawadisi qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyan. Maka datanglah sifat-sifat yang menghiasi keagungan Allah. Bukan datang tu baru datang sebelum tak nak cerita je macam tu. Kudrat maha berkuasa, iradat maha berkehendak, ilmu maha mengetahui, hayat maha hidup, sama maha mendengar, basar maha melihat, kalam maha berkata. Zat yang dia ini zat bukan sifat. Kenapa? Kena zat. Kalau dia sifat, dia tetap juga tak sempurna, masih kena sucikan lagi. Sebab sifat ini dia berdiri dengan zat. Dia menumpangi zat. Macam kata hitam ni menumpangi mai ni, macam tu. Maka tak boleh macam tu. Sini arah lah sifat benda. Sekalipun macam tu tak boleh kita menganggap Allah ni adalah sifat qadir. Dia bukan zat, ada sifatnya. Tak boleh, kerana mengurangi keagungan Allah. Maka maha suci Allah daripada perkara-perkara tersebut. Satu. Yang kedua, kalaulah kita ni tadi rasa membesar-besarkan yang lain, itu yang di dalam hati, maka kita tahu Allah Ta'ala itu maha sempurna, tapi kita sedang duduk di dalam mengurangi Allah. Sebab tu jangan besar diri, jangan sombong dalam hati, jangan rasa dunia ni tadi hebat. Jangan. Sebab kita ni tadi hebat bercakap, tapi kita duduk dalam tidak membesarkan diri. Sebab tu ilmu tauhid, ilmu menjadikan kita letak ketuhanan kepada Allah. Allah tu memang wahdaniyat asa. Ilmu tauhid tu ilmu yang menjadikan kita letak ketuhanan kepada Allah. Macam mukallaf. Mukallaf tu kallafa yukallifu taklifan. Mukallafun maknanya kita ni makhluk Allah. Bila sebut mukallaf, bila sampai satu keadaan kita mukallaf, kita itu dipertanggungjawabkan melaksana segala perintah khitabullah ala af'al mukallifin. Kita dikhitabkan Tuhan melaksanakan perintah. Itu arti mukallaf. Kalau kita jumpa satu orang umur 60-an, haji betul tak semayang, dah mukallaf dah ni, tak betul. Sebab mukallaf tu orang yang melaksanakan perintah, dia mukallaf.